Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan ringkasan kita Al-Um, masih lagi berkaitan dengan zakat pada muka surat 422 bab waktu diwajibkan zakat itu. 422 422 bab waktu diwajibkannya zakat. Imam Syafi'i berkata, ni qaul 1141 betul 1242 1242 1242 anda tulis ni 1141 Doktor 12 1141 lama tu. Tak ada apa. Ya ke? Silap tu. Tak masuk lagi 12. 11. Anda tulisnya 1141. Ataukah nak ya digit yang kedua? 41. Muka surat 422 ni perbincangan berkait dengan waktu diwajibkan zakat. Bab haul ni. Bab haul Baik, Imam Syafi'i berkata, dari Ibn Shihab, beliau berkata, zakat yang dikeluarkan setiap 1 tahun, kita panggil haul tu lah. Haul tu 1 tahun mengikut takwin qamari tu, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i lagi, daripada Nafi', dari Ibnu Umar, beliau berkata, ni nukilan daripada Ibnu Umar yang dibuat oleh Nafi'. Apa kata Ibnu Umar? La tajibu fi mali zakah hatta yahula alaihi al-haul. Mana tidak wajib zakat sesuatu harta sebelum mencapai haul. Haul ni makna setahun, bulan qamari, mengikut kalender qamari. Jadi qaul yang ke 1143, 1143, Imam Syafi'i berkata, dari Aisyah binti Qudamah, dari ayahnya iaitu Qudamah, ia berkata, kuntu idza ji'tu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu aqbidu minhu ata'i sa'alani hal indaka min mal wajabat alayka fihi zakah fa in qultu na'am akhadha min ata'i zakata dhalikal mal wa in qultu la dafa'a ilayya ata'i. Apabila aku datang kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menyerahkan zakat hartaku, Uthman bertanya kepadaku, apakah hartamu sudah sampai wajib dizakati? Mana sampai dah ke tempoh zakat ni, yang nak serah zakat ni? Apabila aku jawab kepada dia, ya, dia akan terimalah zakat aku tu. Tapi bila aku jawab tidak, tak cukup setahun, maknanya dia akan serah semula harta aku. Maknanya dia tak akan ambil kalau harta tu tak cukup setahun. Berkenaan dengan haul ni kita akan bincang akan datang. Ada setengah tu tidak guna haul pun, dia bukan semua. Ni kita bincang ni lebih kepada bahagian penternakan, binatang ternakan. Ni hal lain tu kita bincang semula. Dia tidak sama tu. Dia tidak sama. Baik. Contoh kita kata pertanian, mana ada haul tu. Kalau haulnya pun habis, boleh satu musim kutip tu berapa kat bayar, tak kira berapa kali setahun pun, asalkan satu musim, satu tanaman itu. Satu musim lah kita kata. Hari ini kita bicara tentang binatang ternakan.
Baik. Seterusnya 1144, qaul yang ke 1144. Jadi daripada tadi riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i daripada Aisyah binti Qudamah diambil daripada ayah dia tu, maknanya jelas di zaman Sayyidina Uthman tu, maknanya pihak kerajaan tu yang nak terima zakat tu, dia akan pastikan dulu cukup kalau tidak setahun tu. Kalau tak cukup, dia hantar balik. Baik, kata Imam Syafi'i lagi, apabila seekor ternak zakat beranak sebelum mencapai haul, maka anak tersebut belum wajib dizakati kerana disamakan dengan induk dia. Maksudnya kalau dia beranak dalam tempoh tak sampai haul, kira tak kenalah zakat dia. Tapi jika binatang ternak tersebut beranak ketika sudah melepasi masa haul, maka kena kira dia tu. Mana cukup setahun lah. Cukup setahun. Cukup setahun. Mestilah dia mengandung tu dah. Contohlah kita kata, dia mengandung tu dalam haul tu lah, tapi dia beranak tu selepas setahun lebih, setahun masuk tahun kedua, maknanya hak nak kira zakat hak tahun sebelum tu kena kira lah dia, sebab dia kira ikut mak dia. Tu. Tapi kalau katalah dia masa dia lahir, keambil tu lahir, mana tak cukup haul lah, belum sampai haul, mana tak kena. Tak kena zakat dia tu, sebab dia ikut mak dia. Boleh faham tak maksud dia tu? Mana anak dia ke sama dengan mak dia? Sama dengan mak dia. Sama dengan mak dia. Jadi kalau dia tahun ni dia beranak tak cukup haul, dia kira tahun lepas dia. Mak dia tahun lepas tu memang kena lah, moga ke. Dia tu tak kena. Sebab mana dia kena suku lah kali ke. Kena suku lah. Tapi dia kata ikut induk tu. Ikut induk tu maksudnya mana untuk apa ni, dia kira waktu lahir dia tu. Memang dia, contoh kita ambil ginilah, contoh kita ambil 1 Muharram. Kalender orang panggil bulan pertama dalam tu. Okey. Jadi antara 1 Muharram ni dengan Muharram ni kira 1 haul. Baik. Jadi dia beranak tu dalam sebelum cukup setahun tu. Jadi dia tidak dikira lah. Kalau dia beranak, dia mengandung tu memang dia mengandung dalam tu lah. Dia beranak selepas tu, mana masuk bulan Muharram yang kedua, dikira dia tu. Sebab dikira haul tu start dapat untuk mak dia kira tahun ni Muharram ni. Jadi bila masuk Muharram tu cukuplah mak dia haul, kira lah. Jadi kalau dia beranak lepas tu ada dikira untuk tahun tu. Bukan untuk tahun tu dah. Sekali dengan mak dia tu lah. Sekali dengan mak dia lah. Dah ni kita tadi kalau dia beranak sebelum cukup haul tu, mana tidak dikira. Dia buat situ tu. Mana kalau selepas haul tu dikira, sebab mak dia kira. Sebab kalau dia beranak dalam hak tu dia tidak tak cukup lagi. Mana kalau dia beranak misalnya 1 Muharram ni ke Muharram, dia lahirnya selepas haul tu. Selepas haul tu baru dia dikira. Padahal ketika dia lepas haul tu dia tak cukup lagi dianya. Tapi kira semoga baru beranak. Sepatutnya haus lagi ni baru cukup. Tapi kira dah. Kira sekali dengan induk tu. Maksud kira sekali dengan induk tu. Apa nak maksud dia tu? Gitu. Dari segi dia tak cukup lagi haul dia tu. Tak cukup. Tak cukup lah muka dia baru beranak. Cumanya mak dia kenalah zakat sebab mak dia cukup haul. Tapi dia pun dikira juga. Kira sama. Boleh faham tak? Gitu maksudnya. Tapi jika ternak tersebut beranak ketika sudah melepasi haul, maka kena kira lah sebenarnya ni lah. Kalau sebelum tu tak kira, dia ikut mak dia, kerana disamakan dengan induk dengan mak dia tu. Boleh tapi kita baca pada anak lah, takut tu. Pada saat itu petugas harus menghitung seluruh jumlah ternak yang ada dan tidak boleh kurang sedikit pun. Dia gini okay, kita ambil bulan Muharram ke Muharram depan tu kira 1 haul. Baik. Jadi kita kata, jadi binatang ternak ni katalah dia beranak dalam haul tu, bukan lepas haul. Dia beranak dalam haul. Kalau mengikut sini mana tidak dikira lah. Sebab apa? Sebab mak dia tak cukup lagi. Tapi kalau dia beranak selepas bulan Muharram tu ke depan tu, mak dia cukup dah. Dia kena kira sebagai nisab.
Dia kena kira sebagai nisab dia tu untuk mencukupkan bilangan zakat. Itu maksud dia. Sebab dia ikut mak dia. Ikut mak dia. Baik. Imam Syafi'i berkata lagi, tidak jelas bagi saya. Ni. Tidak jelas bagi saya. Saya tidak mengetahui dengan pasti bahawa ternak yang bertambah setelah lewat haul harus dihitung sebagai harta zakat. Imam Syafi'i pun tak jelas. Tidak betul jelas. Kita boleh. Tapi kalau mengikut sahab mula-mula dia sebut sana, kena lah. Itu mengikut kebanyakan lah. Cuba berhati molek. Sebab tu sini anda buat mana bagi Imam Syafi'i, kukuk mana pun dia kata kalau bui lebih molek lah. Tapi kita baca kata Imam Syafi'i, tidak jelas bagi saya. Mana saya tidak tahu dengan pasti bahawa ternak kaya bertambah selepas melepasi haul. Lewat haul tu mana melepasi haul, harus dihitung sebagai harta zakat. Mana dia beranak tu selepas mak dia cukup setahun. Kenapa tu? Cukup setahun kira zakat tu lah. Selepas tu sedangkan kau nak kira anak dia tu tak cukup lah. Kayak tadi kayak pakai kaedah ikut mak. Jadi kata Imam Syafi'i, saya tak pasti tu kena buat gitu ke tak tu. Begitu juga ternak yang bertambah bilangan dia sebelum kedatangan petugas zakat atau bersamaan dengan datangnya petugas zakat. Apabila kedatangannya setelah lewat haul. Saya pun tak tahu sebab dulu dia kira gini. Maknanya bila petugas zakat mari, hasil tu dia start kira. Dia start cukup. Jadi kalau sekiranya petugas zakat kalau binatang ternakan yang bertambah sebelum kedatangan petugas zakat atau bersamaan dengan kedatangan petugas zakat, apabila kedatangannya setelah lewat haul. Jadi kita nak kira lagu mana? Dia gini isu kan. Sepatutnya nak ambil satu muharram juga lah, mudah muharram ke muharram, tiba-tiba petugas zakat mari lepas habis dah bulan muharram. Lepas muharram ke rejab ya Safar dah muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabiul Akhir. Tak ingat boleh berat sungguh. Baiklah, tak usah pergi jauh lah, pergi bulan Safar lah. Akhir bulan Safar maknanya lepas tu. Jadi sepatutnya cukupnya, jadi bertambah tu maknanya dalam bulan Safar misalnya. Maknanya sebelum cukup dah haul tu, cuma petugas tak mari lagi mungut zakat ni, ataupun berlaku pertambahan tu pada hari kedatangan petugas tu. Nak kira lagu mana? Hak setahun tu tentu dah kena kira. Hak lepas tu, sebab ada setengah-setengah pendapat yang mengatakan kalau dulu petugas zakat mari hasil tu, petugas zakat dia kira dengan dia mari tu, ada yang kira lagu tu. Tapi bagi Imam Syafi'i kata dia tak jelas tu. Sebab kalau nak kira umum lah, petugas zakat mari lewat tu hal lain. Haul tu dia tak kira waktu petugas mari. Tapi ada setengah kata tak, dia kira petugas tu orang kampung dia tak kira tu. Lagu tu. Tapi hak ni sebenarnya bagi anda tidak kemah lah. Cuma sebab tu Imam Syafi'i kata tak jelas bagi saya tu. Hak jelasnya haul tu, bukan kira petugas zakat tu. Ni antara khilaf dalam bab zakat ni. Anak pun tak nampak ni yang duduk fikir mana boleh gitu haul dia tak kira waktu petugas mari. Enggak, kalau ramai orang nak petugas mari dia ikut jadual dia. Sebenarnya mari bulan Safar, lepas tu mari Rabiul Awal pula. Lebih haul lah. Tak ada cukup haul lagi mari dah. Tak ada cukup haul mari dah. Tu lagi tak boleh, tu tak boleh. Dia nak matrik dah, nak matrik. Berat lagu tu. Tapi ada berlaku tanah baca dalam kitab-kitab fiqh. Petugas kata tak apalah, dia tak ya pun saya mari kot bulan lepas dia ambil awal, lepas tu tak ada dah beranak lepas ni. Tak boleh sebab dia ambil kira kalau mampu sebelum cukup haul. Tu dosa tu termasuk dalam kezaliman dalam bab zakat, dosa besar tu tak boleh. Tapi jika pemilik ternak mahu dengan sukarela menyerahkan hartanya sebagai zakat, tu lebih baiklah. Katakanlah petugas zakat mari pada bulan ke-15. Berapa bulan jadi lewat atau 3 bulan no? Jadi 3 bulan tak ada berlaku pertambahan. Hak kalau nak kira cukup haul, cukup jumlah contoh, nak ambil contoh. Katakanlah cukup haul tu 40 ekor je. Katakanlah begitu. Tiba-tiba bila lewat 3 bulan jadi bertambah tu siapa mencecah berapa? 121. Nanyolah kena beri 2 ekor pula dia nya. Ada tidak begitu. Tapi kalau nak bui tak apa. Imam Syafi'i kalau nak bui atas sukarela dia tak apa. Sebab Imam Syafi'i kata tak jelas.
Bak sepatutnya hak pertama tu kira haul yang kedua lah pula. Sebab apa nak kira campur haul pertama? Hak petugas mari lewat. Tak kira tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata dia pun tak setuju ni, sebab dia kata bagi saya tak jelas. Sebab haul ni bukan kira tempoh waktu petugas mari. Haul ni tahun tu. Bulan tu lah. Kalau bulan sopa, kau sopa tahun depan. Gitu. Sebab anak tu cek tengok dia tidak kira hari, dia kira bulan. Dia kira bulan. Mana kira masuk bulan je lah tu. Baik. Hak ni boleh rujuk, anda pun rujuk dalam internet tu. Kalau hak di Malaysia kita memang dia pakai dia kira bulan kot. Dia kira bulan, dia tidak kira hari dah. Tapi kalau pemilik binatang ternak tu nak serah sebagai harta, sebagai zakat, tak ada masalah. Lebih baik menurut pendapat saya. Tapi tak wajib lah. Saya tidak berpendapat bahawa pemilik tu dipaksa mengeluarkan zakat tu tadi. Saya tak akan berpendapat gitulah. Tu dia panggil sukarela. Hak dia wajibnya hak haul tu. Hak cukup setahun tu. Hak lebih daripada tu, tu tidak. Kalau nak bui pun tak apa. Cuma ni masalah ni kalau bui sebagai apa? Sedekah. Sedekah sunat bukan wajib. Sedekah wajib ni zakat. Gitu. Tabarruk lah, jadi tabarruk. Baik, seterusnya Imam Syafi'i kata lagi, demikian juga apabila pemilik ternakan menjual ternakannya setelah melepasi satu haul tu, sebelum atau sesudah kedatangan petugas zakat, tapi lepas dah satu haul, maka pemilik ternak wajib mengeluarkan zakat berdasar kepada jumlah yang cukup, termasuk jual tu. Sebab dia jual selepas cukup haul, kena kira sebagai nisab. Sebab apa? Sebab dia jual tu selepas haul. Tak kira lah petugas mari dia, maknanya salah satu tanggungjawab penternak ni adalah rekod. Dia kena rekod. Hak ni bak ni tapi orang kampung payah nak cukup bahagian ternak kecuali hak komersial sungguhlah. Setahu anak kalau kampung anak baca tu, nak cari 40 ekor pe orang ambil orang kampung payah kat lah. Payah sebenarnya. Kalau dia awal kira cukup besar, tapi mana? Tak kira zakat. Tapi sanilah sebut Sayyidina Osman dia wis semula. Dia tak akan ambil, kerajaan tak boleh ambil. Sebab tu dari sana kan riwayat daripada Aisyah binti Qudamah dia kata Sayyidina Osman tanya, cukup ke tak setahun ni? Kalau tuan dia kata cukup, dia ambil. Kalau tuan dia kata tak cukup, dia tak ambil. Dia kalau ambil pun dia pergi balik. Tu. Sebab dia tak jadi zakat. Dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah sunat, bukan sedekah wajib. Tu kita pun beri zakat. Kita beri ke seorang tu, dia takut tak jumpa dengan dia nak beri zakat dia. Okey lah. Tapi awas sikit lah. Boleh gitu. Tak boleh. Dia gini, dia zakat ni dia kena selepas daripada nisab tu satu haul dia tu dia kiranya. Cumanya dalam konteks zakat pendapatan tu lain. Kalau ni orang bayar zakat lah ni, cikgu-cikgu, sebab dia pendapatan dia tu dijamin oleh kerajaan. Dia kira gitu. Tapi dia bayar berdasar pada peratus lah. Sebabnya berapa? 12,000 lebih lah. 12,000 lebih lah. Terkumpul setahun dah. 22 kan aku tak ingat. 22 dia 2.5 kan? Harga emas terperuk. Betul lah. Harga emas terperuk. Jadi kalau harga emas masa berapa, dia berubah. Pasal harga emas dengan perak. Disebut gitu dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi tengoklah. Maknanya dia bayar 2.5 tak? 2.5 berapa tu? Kalau 22 berapa? Berapa? 2,000. 200 lebih tak? Ada kalau 10,000 baru 200 setengah 200 setengah tak? 500 lebih lah. Lebih kereta lah. Tak apa 1,000 pun. Tu jadi loan ni hak diamal di Malaysia lah ni, bulan-bulan tu dipotong untuk zakat tu. Dia buat gitu lah. Dia ada segi ijtihad ulama. Sebab apa? Untuk orang hak maknanya gaji tetap. Tidak tetap tak boleh. Gaji tetap. Memang gitulah ni. Lepas tu kalau ahli perniagaan, tu ulama kata tak boleh sebab dia tak tentu. Tak tentu. Cumanya ada satu lagi hak dia amal di tempat kita ni. Dia bui tu katakanlah tak cukup,
maknanya tidak akan dipotong sebagai zakat. Cuma macam simpan ni. Tapi kalau cukup, dia kira balik. Tapi duit tu sudah ada dah. Mana ada nyucur lah. Anda tengok dalam internet tu ada dia amal. Di Malaysia apa ada? Misalnya contoh kita ahli perniagaan. Memanglah kita kata pendapatan itu besar tahun ni, tapi tidak menentu. Seumur pun melebihi nisab lah. Bila cukup setahun tu, dia boleh bayar dulu. Lepas tu dia tengok ujutan, dia kira balik. Ada dia buat gitu. Ada ulama berpendapat boleh. Sebab dia kira sama tu. Kalau katakanlah terbukti tak cukup, dia tak akan ambil juga. Simpan. Sepatut tambah. Dia tengok dia ada kira tu. Ada kira-kira dia. Hak tu fake baru tu. Dan dia tengok esok Qardawi dia ke arah tu. Anda tengok. Supaya zakat pendapatan dia antara yang mula-mula lah kira sebuah. Anda tahu ya. Hak orang tak setuju kata macam-macam ke dia tu. Hak tu nak mana bagi lagu tu. Tapi ada kebaikan. Sebab apa tu? Tidak membebankan. Sebab bayar bulan ni. Gua peratus kan? Dia tahu dah. Gua cikgu kan? Dia boleh tahu dah. Sebab peratus tu tak cikgu ni. Benda-benda gitu bagi anda termasuk dalam perkara amrun ijtihadi. Ulama fiqh. Maknanya tidak terjejah maksud bayar tu tetap kena bayar. Tapi kalau kita nak buat individu tak lihat nasa. Atas nama kajian sistemnya. Tu. Kukuk mana pun kini hak bayar hak anda tahu dah. Cuma anda tak ingat dia punya perbezaan mazhab. Hak anda tahunya bukan benda ni lama dah ni. Ada yang tidak setuju. Dia kata lari daripada asal tu. Ada tak setuju. Tak apalah tu. Sebab kakak anak tu memang dia kata zakat dia memang dia tak boleh potong. Gitulah. Tapi kambing tak boleh. Binatang ternak kita tak boleh buat hijab lagu tu. Sebab dia jenis dia ada pula pemanggil dia. Jenis pesing orang panggil yang membiak, yang ada berlaku pertambahan. Nisab dia berdasar pada pertambahan. Tak boleh buat hijab lagu tu. Nak uyawan mapuh ke tengah-tengah tu tak. Nggo jenis binatang. Tak boleh. Gitu hak tu sebenarnya fiqh barulah. Hak kita bincang ni hak klasik ni. Gah ni tak siapa bab tu lagi. Boleh tengoklah dalam internet tu komplit dah. Anda tengok tu lengkap lah dia buat. Kita ambil di Malaysia. Kalau luar negara ni lain pula. Dia ada perbezaan tentang mazhab ni. Misalnya kita kata contoh bahagian pertanian. Berapa dia? 400 tak? 400 gantai tak? 400 gantai. Sepakat ke tidak tu? Dia kata hak tu sepakat, cumanya dia bergantung pula kos tu, dia ambil kira pula. Kos pengurusan. Kalau siras di air bayar dia lain pula, dia ada pula pasal. Tu dia banyak perkara kena tengok pula situ. Semua tu supaya tidak terbeban petani tu. Kalau kena air hujan kan tinggi sikit. Tak payah jiru. Baik, tak apalah, kita pergi seterusnya. Imam Syafi'i kata lagi, apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing, itulah bermulanya untuk zakat kambing. Kalau lembu 30, unta 5 ekor. Kita bincang dah sebelum ni lah. Apabila seorang mempunyai 40 ekor kambing tapi dia tak bayar zakat, padahal 4 tahun dah lepas. Sudah 4 tahun dah sudah berlalu. Nak kira lagu mana? Tunggak kira tu. Baik. Maka pada saat itu dia harus mengeluarkan zakatnya berupa seekor kambing atas dasar 40 ekor tahun pertama tu. Ini pelik sikit perkiraan ni. Sebab Imam Syafi'i pun tak setuju ni. Tapi dia sebut jugalah. Cuba tengok. Apabila seorang mempunyai 40 ekor kambing tapi dia belum bayar zakatnya, padahal sudah 4 tahun dah. Gitu keadaan jumlah kambing dia. Mana nak tahu cukup sama nisab tu. Maka pada saat itu dia wajib mengeluarkan zakatnya seekor kambing. Apabila kambing-kambing tersebut tidak bertambah jumlahnya, tetap 40 ekor. 4 tahun dah. Tiap-tiap tahun tu main 40 ekor situ. Tak siapa 120. 40 tahun lebih lah, 40 ekor lebih lah, tapi tak siapa. Maknanya kalau 40 ekor sehingga 120, kita tak seekor kena waktu ubiknya. Dia main gitu. Jika kambing tersebut bertambah satu, ni hak ni. Imam Syafi'i bahasa pelik juga ni. Dia buat mari. Mana ada pandangan ulama yang sebut gini. Jika kambing tersebut bertambah satu, jumlah jadi 41 pada tahun kedua tu lah. Tahun pertama 40 Tapi dia tak bayar ni.
Nak bayar, kalau nak bayar selepas 4 tahun tu, bermula dengan 40 tu, ada bayarlah seekor. Kemudian selepas tu bertambah untuk tahun kedua tu, jumlah menjadi 41 seekor bertambah tu. Maka dia wajib bayar zakat 2 ekor. Padahal bertambah seekor ya. Apabila selama 4 tahun tersebut kambingnya bertambah 3, jumlah jadi 43, maka zakat jadi 4 ekor. Pelik tu. Apa tu? Jadi maknanya tahun pertama 40, bayar seekor kambing. Tahun kedua 41 seekor bertambah tu. Jadi 2 ekor kambing. Jadi seekor pula tu. Jadi 2 lah. Masuk tahun ketiga, tambah pula. Tak bayar lagi. 3 ekor. Jadi dia kena bayar 4 ekor. Bila sampai tahun ke-4, 4 ekor. Itu baik. Imam Syafi'i kata, kau seterusnya. Tapi dalam hal ini dia kata, saya lebih cenderung berpendapat bahawa apabila kambing-kambing tersebut selama beberapa tahun jumlahnya tidak bertambah, iaitu tetap 40 ekor, maka cara menunaikan zakatnya adalah setiap tahun, setiap 1 tahun 1 ekor kambing. Kerana selama tahun-tahun dilewati jumlah kambing itu tidak kurang daripada 40. Maknanya dalam tempoh 4 tahun tu 4 ekor. Hak tadi tu tidak gitu tu. Dia kira pada kali tu kira nampak sopa tu tak. Dia tahun pertama 40 ekor. Mana kena bayar seekor lah. Tahun kedua tak bertambah pun. Duduk 40 ekor cuma bertambah seekor ya. Jadi dia kena bayar tu 2 ekor tu. 2 ekor. 2 ekor tu rasa dia kira dengan tahun pertama tu. Maknanya lebih kurang tu sebenarnya. Super tu. Dah, dia akan jadi tubik 4 ekor juga. 4 ekor juga tu. Cuma ya. 40 ekor seekor dia. Jadi kita ambil daripada 40 dia jadi 39 dah. Mana tidak gitu. Dia tidak ke 39. Dia tetap 40, tak boleh kurang. Maksudnya kita bayar tahun pertama tu memang cukup 40. Wajib kena zakat. So kita waktu beli seekor kan. Seekor. Jadi pada selepas boleh kita bayar zakat tu jadi 39 dah. 39. Lepas tu tengok setahun lagi pula. Tengok setahun kata cukup pula, tambah seekor ya. Jadi maknanya kena bayar seekor untuk tahun tu. Jadi kalau 4 tahun 4 tahun maknanya 4 ekor. Jadi cuma dia kira bagi anak tu, anak duk tengok tadi, anak duk tanda sini, oh kata dia benda sama tu hakikatnya. Sebab bila bertambah sebelum cukup 121 tetap seekor ya setahun-setahun tu. Super lah sebenarnya. Kenapa tu? Sebab kalau kita kira super ya. Sebab tidak bayar lagi. Bayar kalau bayar dah tu lain cerita lah. 4 tahun. Dah tahun pertama. Sebab gini, kalau 4 tahun pun tidaklah bertambah sampai jadi 121. Sama sekor tu. Maknanya setiap tahun tetap cukup nisab. Hak paling minimal. Nisab paling minimal kan 40 hingga 120. Seekor kambing ya. Ya? Maknanya orang panggil permulaan cukup nisab 40. Jadi kalau sehingga 120 dia tetap seekor ya kena tubiknya. Katalah tahun pertama 40 ekor, seekor. Masuk tahun kedua bertambah tapi tak lebih 120, seekor juga. Kecuali selepas tu bertambah jadi sampai 121 baru 2 ekor. Jadi hak ni kalau kita tengok 4 tahun baru bertambah, duk mai bertambah seekor 2 ya. Tetap setiap tahun tu kena seekor ya. Jadi dah 4 tahun 4 ekor. Super tu. Cumanya cuba tengok Imam Syafi'i kata cara kira beza ni. Tapi dalam hal ini aku lebih cenderung berpendapat bahawa bila kambing-kambing tersebut selama beberapa tahun jumlahnya tidak bertambah, iaitu tetap 40 ekor, maka cara menunaikan zakatnya setiap 1 tahun 1 ekor kambing. Kerana selama tahun-tahun yang dilewati tersebut jumlah kambing itu tidak kurang dari 40 ekor. Ananya tak dia kira gini. Kalau berdasar pada apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini lain ni. Ibarat dia tu. Cuba tengok semua lihat atas tadi. Jadi dia tak bayarnya 4 tahun. Cuba kita baca mula. Dia beza tu. Tapi dalam hal ini aku lebih cenderung berpendapat bahawa apabila kambing-kambing tersebut selama beberapa tahun jumlahnya tidak bertambah, iaitu tetap 40 ekor, maka cara kira zakat dia adalah setiap tahun 1 ekor kambing. Kerana hak di atas bukan ni. Hak ni memang jelas lah ni. Walaupun 4 tahun tapi dah tak tambah duk main 40 ekor gitu ya. Maknanya
Setahun seekor jadi 4 ekor. Hak di atas tu lain tu. Baik, cuba perhati balik di atas dia. Apabila seseorang mempunyai 40 ekor kambing, tapi dia belum membayar zakatnya padahal sudah lewat 4 tahun, mana melepasi 4 tahun, maka pada waktu itu dia harus mengeluarkan zakat dengan seekor kambing. Seekor kambing. Apabila kambing-kambing tersebut tidak bertambah jumlahnya, tetap 40 ekor setelah 4 tahun. Mana 4 tahun pun seekor dia bayar tu. Nampak tu? Hak tu Imam Syafi'i kata dia tak setuju tu. Dia 4 tahun tapi dia main 40 tak bertambah. Tahun pertama 40, tahun kedua 40 juga. Dia kata seekor dia bayar walaupun 4 tahun lepas. Pelik tu. Tu kalau tak bertambah. Nampak tu? Kalau tak bertambah tu. Jika kambing tersebut bertambah satu jumlah dalam tempoh 4 tahun tu, jumlahnya menjadi 41, maka dia wajib bayar zakat 2 ekor kambing. Selepas 4 tahun tambah seekor, jadi bayar 2 ekor kambing. Tapi kalau 4 tahun tu duduk kekal 40 situ ya, seekor ya. Anak tengok Arab pun gini kok. Tidak kata salah terjemah ni. Apabila selama 4 tahun tersebut kambingnya bertambah 3 ekor, jadi 43 ekor, maka zakatnya kena 4 ekor. Hak tu Imam Syafi'i kata, bagi saya tidak kira gitu. Apa tak maksudnya? Tapi dia untuk start lagi seekor kan? Seekor. Hak tu Imam Syafi'i tak setuju. Jadi bila sampai 4 tahun tak bayar, kena bayar 4 ekor. Kena bayar 4 ekor. Tapi atas dasar pertambahan. Dia gini kalau mengikut ni, kalau dalam tempoh 4 tahun tu kambing dia cukup 40 ekor. Mana cukup sama 40 ekor tu. Kita kata tahun pertama bila seorang punya 40 ekor kambing tapi dia belum bayar zakat padahal sudah lewat 4 tahun dah. Maknanya 4 tahun dah kambing dia cukup 40 ekor. Sekali kita tengok mana dalam tempoh 4 tahun tu cukup 40 ekor tu. Seolah nampak gitu, tapi tidak. Mula-mula ana faham gitu juga. Sebab apa? Sebab dia kata kalau tempoh 4 tahun tu kambing dia kekal dengan 40 ekor ya, seekor ya bayar. Tapi kalau dia tempoh lepas 4 tahun tu tidak 40. Hak tadi 40. Kalau 41 tambah seekor kena bayar 2 ekor. Kalau dia 2 ekor tu tak, kalau 41 maka wajib bayar 2 ekor kambing. Apabila dalam selama 4 tahun tersebut kambing dia bertambah daripada 40 jadi 43, maka dia kena bayar 4 ekor. Hak tu Imam Syafi'i kata, dia kata pada saya lebih cenderung berpendapat bahawa apabila kambing-kambing tersebut selama beberapa tahun jumlahnya tidak bertambah, duk kekal 40 ekor gitu, dia kena bayar 4 ekor lah, tak rasa seekor setahun. Hak ni kira bertambah tu. Maknanya kalau tak bertambah dalam tempoh 44 tahun, tak bertambah rumah 40, seekor ya mengikut pendapat di atas tu. Nampak tu? Pelik kata pengiraan tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata, saya tak nampak cara kira lagu tu. Boleh faham tu? Boleh. Setahun seekor tu hak tidak bertambah. Hak Imam Syafi'i sebut tu. Maintain gitu. Maintain gitu 40 ekor mana dalam sampai 4 tahun duk maintain gitulah. Tahun ni 40. Tahun depan 40. Tahun 40. Sepatut kalau nak kiranya 4 ekor dalam masa setahun. Hak tu sebenarnya cara kiranya. Tapi hak di atas tadi tak tu. Kalau dia tempoh 40 tahun duk maintain 40 gitu, seekor ya bayar. Tapi bertambah seekor ya bertambah. Kalau bertambah seekor ya, kena bayar 2. jadi 2 ekor kena bayar. Lepas tu kalau bertambah seekor pula, jadi bertambah 43 ekor jadi. Ni tu kena bayar 4 ekor. Jadi makna 4 ekor bayar tu atas dasar 43 ekor tu. Nampak tu? Tu Imam Syafi'i kata, dia kata saya tak nampak tu, saya lebih cenderung kira tadi pada tu ayat tadi. Dah 4 tahun 4 ekor. Apa duk kira siapa 1, 3 gitu. Tak perlu bertambahan tu. Kami ikut asal. Kalau tak bertambah tak melebihi 121 tu kekal seekor situ ya. Sebab tu Imam Syafi'i kata tak kena kira lagu tu. Tu. Gitu. Baru kita nampak perbezaan tu. Sebab kejelah dia waktu kalau bertambah seekor. Kalau kekal 40 seekor. Dah kalau bertambah seekor kena bayar 2 ekor.
Mana kalau bertambah lagi 2 ekor kena bayar 3 ekor. Tapi kalau bertambah 3 ekor kena bayar 4. Kenapa tu? Sebab tu ana cek dalam internet pening juga, ana cek internet kata siapa dia berpendapat gini. Ni maknanya ana agaklah sebab dalam syarah pun tak ada sebut. Makna ada ulama di zaman Imam Syafi'i berpendapat gitu. Sebab tu Imam Syafi'i kata, tapi dalam hal ini saya lebih cenderung berpendapat apabila kambing tersebut selama beberapa tahun jumlahnya tidak bertambah, duk mai kekal 40, maintain 40 ekor, maka cara menunaikan zakatnya adalah setiap tahun 1 ekor. Dah kalau 4 tahun 4 ekor. Hak tadi dia kira lagu lain tu 4 tahun seekor juga. 4 tahun kalau hak tadi 4 tahun seekor juga kalau maintain 40. Tapi kalau dalam tempoh 4 tahun dia tak bayar tu, tiba-tiba lepas 4 tahun jadi pada 40 jadi 41, kena bayar 2 ekor. Okay, dia sebut tu kena bayar 2 ekor. Maknanya kalau dalam tempoh 4 tahun jadi 40, jadi 42, jadi kena bayar 3 ekor. Jadi kalau bertambah 3 ekor jadi 43 selepas 4 tahun. Ni kira dia tak bayar sikit abuk tahun-tahun tu, dia kena bayar 4 ekor. Jadi maknanya bayar 4 ekor tu atas dasar jumlah 43 ekor. Nampak tu? Dah kalau 40 seekor. Dah kalau jadi 41 jadi 2 ekor, 43 jadi 3 ekor. Apa ni 42 jadi 3 ekor. Jadi 43 jadi 4 ekor. Imam Syafi'i kata pelik tu kira lagu tu. Sebab tu saya lebih cenderung tidak lagu tu. Itu maksud dia nya. Pakar Imam Syafi'i ni lah nasabah ni. Sebab kalau kita ikut formula asal pun mana boleh lagu tu. Dia kena cukup 120. Enggak kalau capur 3 tahun tu, kalau capur 3 tahun 4 tahun tu baru 160. Enggak 2 ekor ya kan akhirnya. Kau 160. Kau capur semua dia 120. Seekor 121 baru 2 ekor. Enggak 121 nak siapa kau jadi 3 ekor berapa 200. 201 pun jadi 4 ekor dan seterusnya bertambah 100 dah. Baik, tak apalah tu ya. Itu jadi hak Imam Syafi'i inilah sebenarnya kita pegangnya. Imam Syafi'i kata lagi, seandainya seseorang tu mempunyai 40 ekor kambing, kemudian kambing-kambing tersebut hilang di awal tahun nak kira sebagai haul tu. Haul tu lah hak nak kira tu. Awal tahun haul itu hilang kambing. Tapi di akhir tahun jumpa semula kambing tersebut sebelum atau sesudah haul. Maknanya kalau jumpa sebelum, maknanya bila cukup haul masa kambing tu cukuplah jumlahnya. Ataupun jumpa selepas haul, maka kita sudah mencapai haul. Maka ketika sudah mencapai haul, ia wajib mengeluarkan zakat daripada kambing-kambing tersebut. Gini maksud dia. Ini tidak disukar mana. Baik, kambing dia nya anak kita tak 40 ekor lah. Moga dia dah 40 ekor tadi tu. Mana 40 ekor ni kira nisab, dia orang panggil nisab pertama. Baik, tiba-tiba hilang kambing. Katakanlah hilang 5 ekor. Bila hilang tu? Dalam haul tu. Boleh perak dalam haul. Lepas tu jumpa pula lepas tu. Hak hilang tu. Sama ada jumpa tu sebelah cukup haul ataupun selepas haul, kena kira zakat semua. Misalnya kalau jumpa sebelah haul, maknanya bila cukup haul, kambing tu cukup lah 40. Mungkin jumpa sebelah haul. Atau kambing 40 ekor tadi hilang tu jumpa selepas haul. Mana selepas cukup haul, cukup jadi 40. Mungkin jumpa. Dia kena keluar zakat tu. Kena keluar zakat. Dia ada lagi kalau dia kitab fiqh. Baik. Safa kita kata Muharram ke Muharram 1 haul. Jadi kambing dia tu hilang dalam haul, sama ada tengah ke akhir, tak kira lah awal ke tak hilang dalam haul. Lepas tu jumpa tengah tahun lepas, Rabiul Akhir, mana bulan ke berapa? Bulan kepak. Sedekah pada nak kira lagu mana? Ni lah maksud dia, kena kira zakat. Maknanya kena kira zakat tu untuk haul ni, haul mula-mula tadi. Dia hilang. Memang dia. Jadi maknanya nak siapa ke Rabiul Akhir tu dia tak keluar zakat pun tak cukup. Tiba-tiba jumpa. Dia kena bayar. Sebab apa? Sebab kambing hak hilang tu kambing hak haul tu. Kenapa tu? Kambing hak haul tu. Kecuali memang kambing tu tak cukup 40, lepas tu hilang tu tak kira lah. Tak kira buat zakat sekali abuk lah tu, muka tak cukup.
Sebab dia pengiraan haul ni bermula bila cukup. Katalah cukup Rabiul Awal, cukup 40 hari, ke situ baru start kira haul. Maknanya Rabiul Akhir tahun lepas baru cukup haul. Pengiraannya bermula bila binatang tu cukup nisab. Gak permulaan nisab ni 40 kambing. Boleh faham tak maksud dia? Jadi maknanya bila jumpa Rabiul Akhir pada bulan keempat, maknanya sebelum tu memang tak payah zakat dah dia. Sebab apa? Sebab tak cukup. Tiba-tiba jumpa tu selepas haul dah. Kena bayar. Kena bayar. Jadi bayar berdasar pada 40. Jadi kalau berlaku pertambahan pada bulan ke-13, dia tak kira tu. Tu dia kira untuk tahun tu pula. Hak ilah tadi kira untuk tahun sebelum. Gitu maksud dia. Sebab tu nak kata kena ada rekod. Ilah rekod. Tu. Sebab itulah dia dulu orang tahu kami dia ada cok. Dia ada cok atas ni. Anda tengok dalam kitab. Dia cok tu misalnya kambing siapa kalau kita lah ni enggak nombor telefon cok bon ataupun tanda tak kira lah. Orang tahu lalu kambing ni syarikat ni orang ni dia ada tanda. Ataupun dia itu di telinga kau. Tak. Nombor tarikh kau. Memang buh tarikh lah, memang kena buh tarikh. Dia ada cara tu. Sebab Nabi cok. Ada hadis Nabi cok. Pada tu Nabi tak akan baju, Nabi tak kasi baru cok Lepas tu ada mari anak ni anak barulah suruh tani. Nabi buat itulah, Nabi basuh tanya tak naik tahu rumah pun. Gitu. Baik. Cuba kita tengok selagi. Kambing-kambing tersebut harus dibayarkan zakatnya untuk 1 tahun 1 ekor kambing. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut dirampas orang tadi hilang. Tak habis lagi tadi. Kita ambil separuh dari atas ni. Cuba tengok semula. Demikian juga cuba. Anda tinggal tadi dari atas ni. Seandainya seseorang punya 40 ekor kambing, kemudian kambing dia hilang di awal tahun, tiba-tiba jumpa pula sebelum haul atau selepas haul, kena kira lah. Sebab apa? Sebab cukup 40 tu dengan hak hilang tu, kena bayar seekor kambing. Lepas tu sambungnya tu. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut hilang beberapa tahun hilang, tapi kena ingatlah masa hilang tu cukup 40 tu, dia tak boleh lari asas dia tu. Hak tadi hilang jumpa sebelum haul atau selepas haul ni dak beberapa tahun hilang dan jumlah kambing dia ada 50 ekor, maka ketika ia menemukan kambing itu, maknanya kena bayar lah. Ayatnya kena bayar zakat. Sebab apa? Sebab masa kambing hilang tu 50 ekor jumlah kambing dia, mana lebih pada nisab dah tu, kena bayar lah. Jadi bayar tu sekor lah. Hak hilang beberapa tahun tu dia tak kira berapa tahun tu muka hilang. Nampak tu? Tetap dia kena bayar zakat. Waktu tu bila bayar zakat tu? Bila jumpa tu. Sebab sebelum jumpa tak cukup. Asalnya cukup. Baik. Kambing-kambing tersebut harus ia bayar. Harus makna wajib. Wajib dia bayar zakatnya untuk 1 tahun 1 ekor kambing. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut dirampas orang, dia sebenarnya tak timbul masalah kalau kambing tu 50 ekor, lepas tu hilang 3 ekor, tu tak cara hilang tu. Muka cukup dah. Lebih pada cukup dah. Muka 50 ni maksudnya kalau 40 hilang seekor tak cukup dah. Jadi tak boleh bayar kecuali jumpa lepas tu kena bayar lah. Sepuhak ni kalau 50 ekor katakanlah, 50 ekor hilang 2 ekor, enggak lebih lagi daripada nisab tu, tetap kena bayar zakat. Sebab dia bayar zakat tu atas rasa 40, bukan atas rasa 50 tu. Itu maksud dia. Jadi kambing-kambing tersebut wajib dibayar zakatnya untuk 1 tahun 1 ekor kambing. Sebab apa? Sebab tak cukup 120 dalam tahun tu. Dia kena ingatlah, kalau anda sebut gitu mungkin keliru. 120 bermula, kalau nak kira 120 dia bermula haul. Nampak tu? Tu. Baik. Kambing-kambing tersebut harus bayar zakat untuk 1 tahun. Demikian juga seandainya kambing-kambing tersebut dirampas orang, lalu ia berhasil mengambil kembali kambing-kambing tersebut, maka dia wajib bayar zakat untuk setiap tahun 1 ekor. Ni hak kis kalau cukup 40 ataupun lebih, tapi tak sampai 121. Itu maksud dia.
Gitulah. Imam Syafi'i, kita ambil sel lagi. Nak baca semua tak ada tu. Ambil sel lagi. Imam Syafi'i kata, demikian juga yang berlaku pada sapi dan unta. Moga kalau lembu ni kan 30 ekor nisab dia. Untuk setahun tu. Kalau unta 5 ekor. Demikian juga yang berlaku pada lembu dan unta yang zakatnya berupa unta. Bila zakatnya berupa unta, maknanya unta yang jumlah dia mesti bermula dengan 25. Kalau 5 hingga 24 kan seekor kambing. Ingat tak? Unta ni kan. Kalau jumlah unta tu tak 5 ekor. Kalau 5 ekor seekor apa ni? 5 ekor hingga 24 ekor. Nak? Seekor kambing dia 5 tak? 5 ekor seekor kambing. Dia start tu. Jadi kalau 5 misalnya kalau 10 kena 2 ekor kambing. 15 3 ekor kambing. 20 masih kambing lagi. 50 hingga 20 hingga 24 tu masih kambing lagi. Bila cukup 25 baru seekor bintu makhot. Ingat tak? Bintu makhot. Kambing almost tahun lebih. Kalau Ibnu Labun tu 2 tahun lebih. Bintu Labun. Dia kira bawah ni kan. Jadi 10 mana 5 ekor seekor kambing. Begitulah seterusnya. Kalau sapa 25 ekor baru seekor unta. Ni hak huta ni. Maknanya kena 4 ekor kambing. Setiap kali bertambah 5 tu seekor jadi sampai 4 ekor. Tu kita bincang dah sebelum ni lah. Repel tengok. Moga bagai jari-jari jumpa lagu ni. Tapi kita tahu secara umum tak apalah. Tak apalah Cuma dia nak ayatnya, demikian juga yang berlaku pada sapi dan unta yang zakatnya berupa unta yang jumlah lebih daripada 25 ekor. Adapun unta yang zakatnya berupa kambing, yakni unta yang jumlahnya kurang daripada 25. Maknanya 5 ekor unta, seekor kambing. Jadi kalau 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 4 ekor sampai ke 24. Kalau bermula kena bayar unta juga bila unta tu sampai 25 ekor. 25 ekor. Gitu Baik. Cuma dia sebut sini, adapun untuk unta yang zakatnya berupa kambing, yakni unta yang kurang jumlah 25 ekor, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, perhitungan unta-unta tersebut sama dengan di atas, iaitu kambing yang diserahkan sebagai zakat diambil dari penjualan unta tersebut jika pemilik unta tersebut tidak boleh cari kambing. Dia kena ambil, kena jual lah. Kena jual unta tu. Jual. Lepas tu kan dia buat tobik lah jumlah seekor kambing berapa, biasa harga biasa. Dia nak cari kambing tak ada, katakanlah nak buat keluar. Sebab kalau unta, dia ambil unta mana ada tu boleh. Kalau unta ni kambing, gua perah unta, tiba-tiba nak buat tobik kambing tak ada. Jual unta tu. Nasib lah unta tu. Jual unta mesti dah unta mahal. Buat keluar jumlah kos untuk seekor kambing. Itu yang maksud dia nya. Kedua, untuk setiap 5 ekor unta yang sudah melewati waktu 3 tahun, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jadi setiap 1 tahun adalah 1 ekor kambing. Maksudnya seorang supaya tu 5 ekor unta yang sudah melewati waktu 3 tahun, jadi kena 3 ekor lah. Berapa? Dah kali 3 ke tu? Dah kali 5 ekor unta, seekor kambing. Dah sampai 3 tahun? 3 ekor. Dah setahun dah kambing tu tidak bertambah daripada mengetak siapa hak bayar unta. Unta, jumlah unta tu tak siapa perekat bayar zakat unta juga. Sebab kalau nak bayar unta kena 25 ekor. Tapi dalam tempoh baru tu 3 tahun tak payah kena 3 ekor kambing. Apa ada maksud dia tu? Gitulah maksud dia. Empat ekor kambing kalau 20 ekor. Jadi kalau 4 tahun jadi 4 ekor. Soalnya ni 3 tahun.
Lepas tu jadi 3 ekor. Lepas tu kena bayar hutang. Lepas cukup 25 ekor tu kena bayar hutang lah. Sebab tak adil juga. Sebab tu dia kata sebab tak adil juga lah. Maknanya kalau dalam tempoh 3 tahun dia tak bayar, tengoklah hutang tu. Kalau duduk maintain hutang tu, duduk maintain 5, 3 tahun tu 3 ekor kambing. Kenapa tu? Dia supaya tak adil juga lah formula dia. Gitulah. Kita putih setakat tu lah dulu. Lagu ni tak jadi cepat juga ni. No. Tak apa. Dia sebenarnya kalau tengok ana duk tengok juga kalau kita nak bincang habislah cara khilaf panjang benar. Ana duk tengok khilaf tu ada banyak tempat jugalah bab zakat ni tak serupa. Tak serupa kalau nak ngaji betul sungguh tu parok sikitlah. Sebab ana duk mikir muka 3 jilid ni sebab kita habis hak ni hak lebih dekat dengan kita nyebab puasa. Hak tu lah. Tak apalah